menerangkan tentang definisi istihsan. Secara bahasa, istihsan adalah menganggap sesuatu baik. Selain itu, boleh juga digunakan untuk mengungkapkan apa yang dikehendaki manusia meskipun dianggap buruk oleh sebahagian lainnya. Secara istilah, istihsan memiliki banyak definisi. Antaranya iaitu apa yang diutarakan oleh Al-Bazdawi, iaitu pengkhususan qiyas dengan dalil yang lebih kuat darinya. Al-Hawani Al-Hanafi mendefinisikan qiyas sebagai meninggalkan qiyas kerana ada dalil yang lebih kuat darinya, seperti dari dalam Al-Quran, sunnah atau ijma'. Sedangkan definisi Imam Qarihi Hanafi adalah seorang yang tidak menetapkan hukum dalam sebuah masalah dengan hukum yang ditetapkan di masalah-masalah yang sama, dengan beralih kepada sebaliknya kerana adanya tuntutan untuk beralih. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki berkata tentang definisi istihsan: meninggalkan suatu dalil dengan cara pengecualian dan memberi keringanan pada suatu masalah yang sudah ditentukan hukum-hukumnya. Sedangkan sebahagian ulama' Hanabilah menyebut istihsan dengan meninggalkan hukum atas suatu peristiwa yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syarak kerana adanya dalil lain yang lebih khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang contoh-contoh istihsan. Nombor 1, hukum yang ditetapkan di dalam fiqh Hanafi adalah bahawa hak-hak bawaan seperti hak melintas di lahan persawahan dan perairan tidak termasuk dalam akad jual beli. Contoh pertama, mewakafkan lahan persawahan, lahan pertanian tidak lepas dua kias. Pertama, kias terhadap jual beli, dan kedua, kias sewa menyewa. Jelas bahawa kias pertama lebih zahir dan lebih kuat kerana ia mudah dicerna oleh akal. Kedua, pengecualian sebuah masalah juz'i dari yang kulli adalah boleh wasiat orang yang berada dalam perwakilan kerana bodoh dalam hal-hal bersifat kebaikan. Wasiat ini boleh jika ditinjau dari segi istihsan, namun jika dari kacamata tidak boleh. Dari segi kacamata qiyas tidak boleh. Contoh kedua, kaedah umum menyatakan bahawa tidak sah seluruh sumbangan orang bodoh yang berada dalam perwalian sebagai upaya melindungi hartanya. Akan tetapi, wasiat yang dilakukannya dalam hal-hal kebaikan dikecualikan dari kaedah umum tersebut kerana wasiat tidak menghasilkan kepemilikan kecuali setelah meninggalkan orang yang mewasiatkannya. Jadi, wakaf seperti wasiat yang menjaga harta milik orang yang bodoh, pengecualian ini tidak memberikan pengaruh terhadap tujuan dari kaedah umum tersebut. Alhamdulillah, seterusnya macam-macam istihsan. Terkadang istihsan berupa pengecualian bersifat juz'i dari yang bersifat kulli, atau dukungan terhadap qiyas khafi daripada qiyas jadi. Pembahagian istihsan ini dan jenis-jenisnya berlaku dengan melihat kepada apa yang ditinggalkan dan apa yang dituju, yakni peralihan. Terkadang istihsan dilihat dari segi sandarannya, iaitu dalilnya atau yang diungkapkan di dalam buku-buku fiqh dengan sandaran istihsan. Istihsan mempunyai 6. Yang pertama, istihsan dengan nas, yang sandarannya nas, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, istihsan dengan ijma'. Yang ketiga, istihsan dengan tradisi, yakni kebiasaan. Keempat, istihsan dengan keadaan yang darurat. Kelima, istihsan dengan maslahat. Dan yang keenam, istihsan dengan qiyas khafi. Okey, yang pertama, istihsan dengan nas, yang
sandarannya nas, yakni Al-Quran dan Sunnah. Ada nas khusus tentang masalah yang bersifat juz'i dari pembuat syariat yang menuntut hukumnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan masalah-masalah, semisalnya jika ditinjau dari kaedah-kaedah umum. Jadi nas mengecualian masalah yang bersifat juz'i tersebut dari hukum yang berlaku pada masalah-masalah, semisalnya dengan tuntutan masalah yang berlaku, masalah yang bersifat kulli. Jadi kaedah umum dan masalah bersifat kulli menetapkan tidak sahnya jual beli sesuatu yang tidak berwujud. Akan tetapi kaedah umum syariat Islam mengharamkan menjual barang yang tidak dimiliki penjual berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang maksudnya jangan kamu jual suatu benda yang kamu tidak miliki. Ada riwayat hadis lain yang mengatakan, maksudnya daripada Nabi juga, barang siapa yang mendahulukan bayaran untuk suatu barang yang akan dibeli kemudian, hendaklah dia mengetahui timbangannya dan memastikan tempoh waktunya. Jika boleh kabar sini maksudnya meninggalkan hukum berdasarkan kias, iaitu suatu masalah menuju hukum lain yang berbeza yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang kedua pula ialah istihsan dengan ijma'. Antaranya keharusan akad isti'anak, iaitu akad tempahan daripada pembeli dan penjual menanggung modal sepenuhnya, di mana kaedah umum syarak melarang jual beli barang yang belum wujud. Namun ijma' ulama' menetapkan jual beli seumpama itu diharuskan berdasarkan istihsan. Yakni boleh kita faham ada persepakatan daripada ulama' untuk memutuskan hukum atau sesuatu masalah yang tidak bersetuju hukum asal, atau mendiamkan suatu tersebut yang berlaku dalam masyarakat tanpa menafikannya. Okey, yang ketiga pula istihsan dengan tradisi, yakni kebiasaan. Seperti pendapat sebahagian ulama' yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, kereta dan barang-barang lainnya. Menurut kaedah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Kemudian ulama' membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi kerana sudah menjadi adat di lingkungan tersebut. Kalau kita nak faham sini, dengan meninggalkan apa yang mengakibatkan kias menuju hukum lain yang berbeza, kerana yang umum berlaku. Dan ada contoh lain juga mengenai ini, dengan contohnya hukum keharusan mengenakan bayaran tertentu untuk bilik mandi awam tanpa menghadkan kadar tertentu isi pada air yang boleh digunakan serta tempoh penggunaan bilik air tersebut. Dalil kias menetapkan suatu akad mestilah berlaku pada perkara yang diketahui dan ditentukan. Keempat, istihsan dengan keadaan yang darurat. Seperti membersihkan sumur yang terkena najis hanya dengan mengambil sebahagian air dari sumur itu. Menurut kias, air sumur tersebut tidak boleh dibersihkan lagi kerana alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebahagian airnya sahaja, kerana mengeluarkan sebahagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia, dan di mana hukum asalnya ialah haram. Ada contoh lain pula yang mengatakan di mana hukum asalnya ialah haram, yang seseorang lelaki melihat kepada wanita, bukan ia melihat kepada wanita yang bukan mahram,
Namun kaedah istihsan membenarkan jika ada keperluan. Contohnya seperti untuk perubatan dan sebagainya. Kelima, istihsan dengan maslahat. Contohnya seperti memberlakukan jaminan atas upah gabungan atas segala barang orang lain yang rosak kerana dirinya, kecuali jika kerosakan atau kebinasaan terjadi dengan kekuatan yang mengekang yang tidak mungkin boleh dielakkan lagi. Meskipun kaedah umum menyatakan bahawa dia tidak dikenakan jaminan kecuali jika bertindak semena-mena atau lalai kerana kebanyakan ulama kerana memang dirinya telah mendapatkan kepercayaan. Akan tetapi kebanyakan ulama memfatwakan soal wajibnya jaminan dikenakan atasnya jika dilihat dari segi istihsan sebagai upaya melindungi maslahat manusia dan harta benda mereka. Terlebih lagi dengan menyebarkan pengkhianatan dan lemahnya kesedaran beragama. Seterusnya yang keenam, istihsan dengan qiyas khafi. Yakni contoh dengan mewakafkan tanah pertanian tanpa ada penyebutan hak-hak bawaannya. Contoh lainnya juga ada menetapkan sucinya air sisa minuman burung buas seperti helang. Sedangkan menurut qiyas jali, sisa minuman burung buas dianggap bernajis. Akan tetapi mereka menyatakan kesuciannya dengan mengkiaskannya kepada sisa minuman manusia. Kerana burung buas minuman air dengan separuhnya yang termasuk bahagian tulang yang suci. Dan hukum ini dihasilkan dari istihsan. Dah kalau kita nak faham lah. Contohnya hukum sucinya bekas minuman yang diminum burung helang berdasarkan qiyas kofi. Qiyas kofi ialah yang tersembunyi. Nak faham sini yang tersembunyi. Qiyas kofi ni yang tersembunyi. Walaupun pada asalnya menurut qiyas jali ni jelas. Ia dikiaskan dengan sisa binatang buas lain seperti harimau dan serigala kerana daging kesemua binatang tersebut haram dimakan. Hal ini demikian kerana sisa burung helang minum menggunakan paruh dan paruhnya dihukum suci kerana tidak bercampur dengan air liurnya. Dari seluruh perkara yang boleh disimpulkan iaitu maksud dari istihsan adalah meninggalkan qiyas jali menuju qiyas khafi atau mengecualikan satu masalah yang bersifat juz'i atau dari masalah yang bersifat kulli kerana ada dalil yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Jika mujtahid dihadapkan satu masalah yang terdapat di dalamnya dua qiyas yang berlaku. Pertama, qiyas jali yang menuntut hukum tertentunya, dan yang kedua iaitu qiyas khafi yang menuntut hukum lainnya. Lalu dia memiliki dalil yang menuntutnya dan mendukung qiyas khafi, maka hal ini dinamakan dengan istihsan. Adapun dalil yang menuntut adanya peralihan dari qiyas jali ke qiyas khafi disebut dengan sandaran istihsan. Sedangkan hukum yang berlaku dengan istihsan adalah hukum yang dianggap baik atau hukum istihsan yang bertentangan dengan qiyas jali.